Salam sejahtera, nama saya Wong Siu Ling, nombor matrik 285060. Tema yang kami pilih sebagai tajuk ialah makanan dan perayaan pemangkin penyatuan rakyat Malaysia. Apabila Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963 sebagai sebuah negara yang mempunyai identiti kebangsaannya sendiri, yang seterusnya ialah sebuah negara Malaysia yang bertolak ansur antara satu sama lain, sentiasa mengambil tahu tentang skala adat Syam atau kepercayaan setiap kaum, atau dengan kata lain saling menghormati antara satu sama lain. Kumpulan etnik di Malaysia diberi kebebasan untuk mengamalkan cara hidup masing-masing, termasuk perkara yang berkaitan dengan warisan budaya. Salah satu aspek yang menyumbang kepada keunikan masyarakat Malaysia ialah keberagaian makanan sebagai salah satu warisan etnik kumpulan. Aspek ini memberi ruang kepada pembentukan kesempatan sosial secara tidak langsung mencerminkan konteks masyarakat Malaysia. Setiap kumpulan etnik mempunyai warisan makanan berbagai jenis, warna dan perisa, serta mempersembahkan secara kulinari yang menarik untuk dipelajari. Malaysia mempunyai berbagai jenis kaum dan budaya. Negara kita kaya dengan berbagai jenis makanan. Makanan adalah salah satu perkara yang menyatukan rakyat Malaysia menjadi satu bangsa Malaysia. Keberbagian dalam makanan dapat menyatukan rakyat Malaysia kerana walaupun berbeza bangsa dan budaya, kita berkongsi cita rasa yang sama. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Warifah Mesajid. Nombor matrik saya 288914. Malaysia memang terkenal dengan kepelbagaian perayaan yang diraikan dan disambut oleh pelbagai kaum di Malaysia. Antara perayaan yang disambut ialah Hari Raya Puasa, Hari Raya Korban, Tahun Baru Cina, Deepawali, Hari Wesak, Tahun Pusam, Hari Gawai dan Pesta Keamatan. Walaupun perayaan yang diraikan berbeza, namun terdapat persamaan yang terkala apabila kita meraikannya. Antaranya ialah adanya jamuan dan rumah terbuka yang diadakan di peringkat negeri maupun persekutuan. Jadi, orang ramai boleh menghadiri majlis itu untuk meraikan perayaan tersebut. Seterusnya, persamaan yang lain ialah kita akan memakai pakaian yang baru dan pakaian tradisional masing-masing bagi setiap kaum. Seterusnya, kita akan makan dan memasak makanan tradisional masing-masing seperti lemang bagi orang Melayu, muruku bagi orang India dan kuih bulan bagi orang Cina. Persamaan yang kekal ialah apabila setiap kali perayaan, kita akan balik kampung untuk menziarahi keluarga yang sudah lama tak berjumpa, merabatkan ukhuwah dan silaturahim antara keluarga dan sahabat. Kita juga akan saling meminta maaf antara satu sama lain, memohon restu dan adanya membagi duit raya dan hadiah kepada ahli keluarga dan sahabat. Semasa perayaan juga, kita akan menziarahi keluarga yang jauh dan sahabat yang jauh untuk merabatkan lagi hubungan yang telah lama terputus. Jadi, perayaan memang boleh dijadikan sebagai pemakaian penyatuan rakyat di Malaysia. Mana taknya apabila kita bercuti, apabila perayaan berlaku, kita akan bercuti bersama-sama. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ainatul Nabilah akan menceritakan tentang makanan perayaan Indonesia mengikut suku-suku kaum yang ada di dalam Malaysia. Kaum pertama iaitu Melayu. Makanan tradisional Melayu ataupun makanan perayaan Melayu ialah lemang. Lemang ni sebenarnya dianggap sebagai makanan yang melambangkan kemeriahan dan hubungan silaturahim. Sebab bila kita nak buat lemang ni, dia susah untuk hasilkan lemang ni. Dia kena ada pertolongan sesama antara individu lain dengan individu lain untuk hasilkan lemang dia. Okay, seterusnya makanan perayaan bagi suku kaum India. Okey,
semua orang tahu iaitu muruku tu berasal dari negara India. Muruku ni sebenarnya dikenali sebagai cakli ataupun cakri. Bahan utama untuk hasilkan muruku ni ialah urat ataupun tepung beras. Muruku ni makanan ringan yang sedap. Okey, kalau ada perayaan India, diorang akan hidangkanlah muruku ni. Seterusnya, makanan perayaan bagi suku kaum Cina, kuih bulan. Kuih bulan ni sebenarnya sangat famous, sangat terkenal dengan makanan ni sebab kuih bulan ni hanya dapat waktu perayaan musim buruh je. Iaitu pada tahun baru Cina lah. Tapi sekarang bila-bila masa boleh dapat kuih ni, dan banyak inovasi yang diorang buat terhadap kuih bulan ni. Okay, kuih bulan ni dia ada rasa manis. Kuih dia berbentuk bulat. Kuih bulan ni antara kuih kegemaran pada semua masyarakat Malaysia. Seterusnya, makanan perayaan ataupun makanan tradisional bagi Kadazan. Hinava merupakan hidangan yang istimewa bagi masyarakat Kadazan Dusun. Makanan ni dihasilkan daripada ikan, daripada isi ikan, dicampurkan dengan biji buah bambangan yang diparut, halia, cili. Makanan ni selalu dihidangkan oleh Kadazan Dusun kalau diorang ada buat makan beramai-ramai bersama keluarga ataupun perayaan. Seterusnya, makanan perayaan bagi kaum Iban iaitu manuk pansu. Manuk pansu ni dia adalah ayam yang dimasak dalam buluh. Biasanya masyarakat Iban ni akan gunakan ayam tua lah untuk dijadikan pansu ataupun untuk dibuat pansu. Makanannya sedap, dijadikan lauk dan tabas. Daun ubi ni dia akan letak kat hujung buluh untuk hasilkan bau yang wangi. Dan manuk pansu ni merupakan makanan perayaan, iaitu pada perayaan Hari Gawai. Okay, seterusnya makanan perayaan bagi kaum orang Ulu iaitu numbalayan ataupun nasi bungkus. Nasi bungkus ni makanan asas bagi diorang. Dia tak nak macam beras biasa. Nasi ni sangat sesuai dimakan oleh orang berusia sebab nasi ni sangat lembut. Dia masak dia lebihkan air. So bila orang uzur ataupun orang yang dah berusia, orang yang tak ada gigi, boleh makan makanan ni. Makanan perayaan bagi kaum Bidayuh pula iaitu asam siuk. Asam siuk ni merupakan beras yang dimasak dengan ayam dan guna buluh sebagai salah satu bahan utama. Makanan ni makanan tradisi bagi orang Bidayuh lah, dan makanan ini sangat terkenal dalam kalangan kaum Bidayuh. Okay, seterusnya kaum Sing. Sing ni diorang makan gandum. Makanan utama diorang ataupun makanan yang dikenali ataupun digemari oleh kaum Sing iaitu roti yang dibuat daripada roti daripada tepung dengan gandum sahaja. Sangat senang nak buat, tapi kita panggil dia sebagai roti capati. Kaum kedua terakhir iaitu Punan ataupun Penan. Makanan perayaan diorang yang ni semua orang tahu makanan ni terkenal di negeri Sabah ataupun Sarawak, iaitu linut oleh orang Punan. Linut ni makanan utama dan kesukaan bagi mereka. Biasanya dimakan dengan sambal atau kuah makanan yang lain. Linut ni selalunya makan beramai-ramai. Nak buat linut ni pun ada teknik dia sendiri untuk dijadikan. Kita panggil dia sebagai ambuyat. Kita panggil dia yang kita tahu kan, tapi sebenarnya nama dia lingut. Susah nak buat, dan bila diorang buat makanan ni, maknanya diorang akan makan beramai-ramai, makan bersama-sama. Okay, seterusnya kaum terakhir iaitu Melanau. Makanan perayaan diorang ialah sagu. Sagu ni makanan utama bagi masyarakat diorang waktu dululah. Sagu ni merupakan pengganti kepada nasi untuk dijadikan sesuatu hidangan. Ada beberapa jenis sagu, antaranya sagu muka, sagu mendung dan sagu tupat. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Mirzwan Akil bin Abdullah, nombor metrik 288732, ingin menerangkan mengenai makanan perayaan sebagai pemangkin perpaduan kaum. Nasi lemak adalah contoh makanan orang Melayu yang dapat memupuk perpaduan kaum di Malaysia, dan ia patut dijadikan makanan kebangsaan Malaysia. Bukan sahaja menjadi kegemaran orang Melayu, tetapi turut diminati oleh kaum India dan Cina. Seterusnya, di kalangan etnik Cina,
Kuih bulan merupakan salah satu makanan yang terkenal. Kuih bulan ialah kuih manis dengan pelbagai isi seperti kacang merah atau telur masin. Selain itu, dalam kalangan etnik India, makanan tradisional cincin kering dikenali sebagai vadai adalah makanan kegemaran kebanyakan kumpulan etnik lain di Malaysia. Dengan kepelbagaian makanan antara kaum di Malaysia seperti yang telah dinyatakan, dapat mengukuhkan perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia. Jelaslah bahawa dengan hanya kepelbagaian makanan tradisi ini dapat menggerakkan sesuatu kaum dengan lebih erat lagi dalam perhubungan. Perkara ini di mata masyarakat hanya dipandang sebelah mata. Namun hakikatnya, makanan tradisi berbilang kaum ini dapat memberikan pelbagai impak terhadap keharmonian dan perpaduan di negara ini. Keadaan ini menjadikan Malaysia sebagai aset yang tidak ternilai lagi dari segi kepelbagaian makanan, bukan sahaja menyumbang kepada proses pengukuhan ikatan perpaduan, malah produk yang menarik pelancong asing yang datang ke Malaysia untuk berkunjung. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa makanan dan perayaan dapat membentuk perpaduan dalam masyarakat majmuk di Malaysia hari ini. Masyarakat boleh mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang makanan dan perayaan terkenal tiga kumpulan etnik utama di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India. Oleh itu, makanan dan perayaan juga boleh memainkan peranan dan semangat perpaduan antara kaum. Makanan masyarakat di Malaysia boleh diperkenalkan bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di luar negara, menjadikan masyarakat terpilih dan berbangga dengan kepelbagaian makanan yang mengeratkan perpaduan antara kaum. Terima kasih.